Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita sambung majlis ta'lim ini ikhwan, iaitu syarah akidah Ahlus Sunnah. Ke surat berapa Pak Mik? 73. Iaitu penjelasan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ilmu kalam. Penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ilmu kalam. Ini ikhwan tajuk yang penting. Tajuk ni kita kena tahu, dia seolah-olah punca ilmu itu berjalan. Macam mana satu orang itu ikhwan, dia boleh faham agama dengan pattern dia. Orang ni boleh faham agama dengan pattern dia. Dia ada punca dia. Kita kata al-aslu ini pada tajuk ini, asal dia pada tajuk ini. Tajuk ini tajuk yang agak berat dalam masyarakat kita hari ini. Termasuklah antum tengok yang, terima kasih Pak Mi, jasa yang lama pun tak ada bayar lagi Pak Mi. Pak Mi buat jasa baru, ya Allah. Baik. Termasuklah antum akan lihat sekarang ini antum apa yang berlaku pada hari ini. Perbahasan. Saya tajuk ini ikhwan, tajuk ini tentang ilmu kalam ini, dia meleret sampai tasawuf. Satu orang tasawuf dia beramal dengan cara bagian-bagian itu, ada kena mengena dengan dasar akidah dia. Ada kena mengenal dengan dasar akidah dia. Dan lihatlah ke semua kitab-kitab yang membuat kenyataan tentang tasawuf, kesemuanya diawali dengan dasar akidah. Sampailah tahap yang kita duk bincang banyak sekarang ini. Masya Allah, sahabat kita macam mana lupa? Masya Allah, tengok dia mengaji, keluar WhatsApp kaki dia kena semen Pak Amin. Dia buka dah. Masya-Allah. Syafakallah. Kita cuba tengok ikhwatul iman tajuk ini, penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap ilmu kalam. Baik, sebelum itu saya katakan dulu apa makna ilmu kalam. Ilmu kalam ni ilmu apa ikhwan? Yang pertama, nama pun ilmu kalam. Kalam ni apa dia? Kalam ni perkataan. Ilmu yang bersandarkan kepada perkataan. Dia bersandarkan kepada pendapat. Satu orang cakap, itu nama dia kalam. Itu dari segi bahasa. Ilmu yang disandarkan kepada pendapat sahaja. Yang kedua, dilihat kepada sudut istilah. Ilmu kalam ini adalah ilmu yang berkaitan dengan urusan akidah, urusan keimanan, yang berdalilkan kepada dalil akal semata-mata sebagai hujah mu'tamad. Ilmu yang bercakap pasal akidah, bercakap pasal iman, dalil dia punya pegangan yang paling asas adalah akal semata-mata. Maka akal akan menentukan
Akal akan menentukan sesuatu itu diterima ataupun ditolak, walaupun dalam akidah, walaupun dalam iman. Kenapa jadi demikian? Sekali lagi saya akan sebut kenapa. Kenapa akal menjadi teras di dalam ilmu kalam. Itu satu ta'rif. Ta'rif yang ketiga, ta'rif yang menarik, ta'rif yang diberi oleh Imam Ibn Khaldun dalam Muqaddimah Ibn Khaldun. Iaitu Imam Ibn Khaldun memberi ta'rif, iaitu ilmu kalam, ilmu yang mencakupi tentang bukti-bukti akidah, keimanan melalui dalil-dalil akli. Ilmu yang dia cover pasal akidah, dia cover pasal iman, dan dia melalui dalil-dalil akli. Satu. Dan membantah terhadap para pembuat bid'ah yang menyimpang dalam akidah daripada mazhab salaf dan ahlus sunnah. Ini ta'rif Imam Ibn Khaldun dalam buku dia yang terkenal, Muqaddimah Ibn Khaldun. Saya ulang lagi sekali, ta'rif yang dipakai, kebanyakan ulama memakai ta'rif Imam Ibn Khaldun, iaitu ilmu kalam ialah ilmu yang mencakupi bukti-bukti tentang akidah, tentang keimanan. Ilmu kalam adalah ilmu yang menyentuh tentang akidah, tentang keimanan. Dia sentuh akidah, dia sentuh keimanan melalui dalil-dalil akal. Tak berhenti dekat tu. Dan yang dikatakan ilmu kalam ini, dia berhujah dengan akal dalam akidah, dalam keimanan, dan wujud dia itu untuk membantah para pembuat bid'ah. Para pembuat bid'ah yang dia maksudkan di sini ialah para mazhab salaf dan ahlul hadis, ahlus sunnah. Dia wujud itu untuk membantah mereka, kata Imam Ibn Khaldun. Dari ta'rif Ibn Khaldun ini, ikhwan, kita dapati dengan jelas. Saya ulang ta'rifan dia, ilmu yang berbincangkan tentang akidah, tentang keimanan, dengan meletakkan dalil akal sebagai dalil mu'tamad. Artinya dalil akal akan menentukan hal-hal keimanan dan akidah, dan kewujudan dia untuk membantah para pembuat bid'ah. Siapa dia para pembuat bid'ah di sini? Iaitu bid'ah daripada mazhab salaf dan ahlus sunnah. Dari ta'rif Ibn Khaldun ini, maka salafus salih tidak terikat dengan ahlul kalam. Ahlul kalam. Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, ikhwan, Imam Suyuti ada satu kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, iaitu Saunul Mantiq wal Kalam Anfanul Mantiq wal Kalam Jalaluddin As-Suyuti. Ada perkataan yang diungkap. Salah satu sebab, dalam buku ini dia sebut salah satu sebab kenapa ilmu kalam ni wujud. Macam mana dia boleh wujud, dia sebut. Dia kata, ma jahilan nasu wala khtalafu illa bitarkihim lisan al-arabi wa mailihim ila lisani Aristoteles. Disebut macam tu dalam Saunul Mantiq wal Kalam Anfanul Mantiq wal Kalam Jalaluddin As-Suyuti. Itu nama kitab dia tulis. Dia kata manusia menjadi jahil, ataupun manusia tidak jadi jahil, dan manusia tidak akan berselisih. Manusia jadi jahil, dah jadi jahil, dia berselisih pula, dia berkelahi. Melainkan, kata dia, bitarkihim lisan al-Arab, kerana dia meninggalkan lidah Arab dia. Dia meninggalkan lisan Arab. Maksud dia apa? Quran itu dalam bahasa Arab, hadis itu dalam bahasa Arab. Dia tinggal lisanul Arab dia. Lebih-lebih dia tu orang Arab, dia tinggal Arab dia. Apa jadi? Wa mailihim ila lisani, dia terpedaya, dia terpesona dengan satu lisan baru, lisan Aristoteles. Nama orang putih lah ni, Aristoteles.
Apa tu? Oh, nama dia nak? Oh, Pak Cik boleh harap ni. Siap lah. Di sini apa yang dia nak buktikan? Dia nak buktikan antara 198 Hijrah sampai 218 Hijrah. Ini kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah. Di sini ikhwan terjadi satu masalah. 198 Hijrah sampai 218 Hijrah di era kerajaan Abbasiyah. Di sini ada satu masalah. Masalah apa? Seluruh pelajaran-pelajaran di dalam falsafah Yunan mula diterjemahkan dengan begitu hebat sekali. Ini era pertama dia. Seluruh fahaman-fahaman falsafah Yunan, Greek tua, agama tua-tua, agama dewa-dewa, mula diterjemahkan tulisan mereka ke dalam bahasa Arab. Bila tulisan ini diterjemah ke dalam bahasa Arab dan Greek tua, agama Yunan ini semuanya agama berdasarkan mantik dan logik. Ketika diterjemahkan buku mereka ke dalam bahasa Arab, lahirlah perkataan tadi saya kata, ma jahilan nasu wala ikhtalafu. Manusia tidak akan jahil, manusia tidak akan berpecah illa bitarkihim lisan al-Arab. Depa mula tinggal lisan Arab, depa duk baca terjemahan daripada Yunan. Dan ini semua bukan lisan Arab. Maka dari situlah pengaruh ilmu kalam mula masuk. Dia bukan daripada Islam. Pasal itu Muhammad Amin dalam buku besar dia Duhal Islam, dia cerita, kata Muhammad Amin, satu benda yang tak boleh dinafikan oleh ahli sejarah daripada kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, kesemuanya berjalan dalam keadaan beriman kepada Quran, beriman kepada As-Sunnah. Tak timbul perkataan ahlul kalam tak timbul. Tidak timbul. Maka dia timbul selepas daripada itu. Di zaman Imam Abu Hanifah, awal lagi Imam Abu Hanifah dah memberi pelajaran, jangan belajar ilmu kalam. Sekali kita akan jumpa perkataan, sekurang-kurangnya kita akan jumpa perkataan 4 mazhab daripada Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sampai Imam Ahmad, suruh kita berhati-hati. Baik, ikhwatul iman, kesimpulan dia ikhwan, ilmu kalam ni ilmu apa ikhwan? Ilmu kalam adalah ilmu yang bercakap tentang akidah, keimanan. Ambil ayat Quran, bukan tak ambil ayat Quran, tetapi keputusan yang muktamad dalam akidah akan dibuat oleh akal. Kenapa jadi begitu ikhwan? Kenapa jadi begitu? Kerana dia ahli-ahli kalam ini lebih daripada 30 hadis mereka kumpulkan. Mereka kumpulkan hadis-hadis Nabi, lebih daripada 30 riwayat yang menceritakan bahawa akal adalah agama. Akal adalah agama. Di antaranya riwayat yang mereka kumpulkan, ad-dinu huwal aqlu wa man la dina lahu la aqla lahu. Ad-dinu huwal aqlu, agama itu adalah akal. Akal yang buat keputusan kepada agama. Akal itu adalah agama. Maka barang siapa tidak ada akal, tak menggunakan akal, maka la dina lahu, dia tidak ada agama. Hadis yang seumpama ini bukan satu, hampir 30 riwayat. Maka daripada situ mereka mengambil suatu pendirian bahawa akal kena menjadi keputusan di dalam hal-hal agama ini. Cuma tinggal masalah dia apa ikhwan? Cuma tinggal satu masalah lagi. Masalah dia ke-30 hadis ini kesemuanya disenaraikan oleh para muhaddisin sebagai hadis yang batil dan mungkar. Itu problem dia. Problem dia sangat dasar. Bukan tak ada riwayat, ada riwayat. Dan saya Kuala Lumpur orang tanya, zikir menari boleh Pak Amir?
Saya nak jawab tu, kita jagakan rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kita jaga. Saya ambil lah akal Ustaz Ammar punya jawapan saya ambil. Saya kata Ustaz Ammar kata bukan kata zikir menari. Bahkan dalam hadis Bukhari sebut lebih dahsyat daripada zikir menari ni. Hadis Bukhari sebut, hadis Muslim tentang Nabi duduk dengan sahabat dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang badui. Dia nak terkencing. Dia pergi kencing dalam masjid. Bila dia kencing dalam masjid, apa Nabi kata? Mereka semua lagu nak pergi tangkap dia. Nabi kata da'uhu. Nabi kata biarkan dia sampai dia kencing selesai. Lepas tu ambil, Nabi kata, ayam dalwin, macam satu timba lagu tu, pergi juruh di atas tempat kencing dia. Nabi kata sepatah, kamu dibangkitkan untuk menyenangkan, bukan untuk menyusahkan. Artinya dalam masjid ni bukan kata boleh menari zikir, boleh menari zikir terkencing-kencing lagi. Dan hadis dia sahih. Betul ke berdalil begitu? Masalah dia apa ikhwan? Masalah dia tunjang. Bukan masalah hukum dikeluarkan, tapi masalah dia hukum disandarkan di mana. Hukum semua orang boleh keluarkan. Semua orang boleh keluarkan hukum. Tapi masalah dia, hukum tu dia keluar dari mana? Satu jenayah dalam dunia hadis. Dalam dunia hadis. Saya masih ingat lagi masa kita belajar mustalahul hadis. Kita belajar bagaimana Imam Ahmad menyusun musnad Imam Ahmad. Perkataan dikeluarkan. Imam Ahmad jumpa hampir 1 juta hadis. Pernah dengar? Imam Ahmad jumpa hampir 1 juta hadis. Imam Bukhari jumpa hampir 0,5 juta hadis. Ini mesti dihati-hatikan. Kenapa ikhwan? Dalam dunia hadis, katalah Imam Ahmad jumpa 1 juta hadis. Okey, we agree. Kita setuju. Imam Ahmad jumpa 1 juta hadis. Dari 1 juta tu, yang mana akan jadi hadis? Yang mana berlaku endorsement sahaja. Walau dia jumpa 1 trilion hadis, tetapi endorsement hanya berlaku 10,000, maka hadis adalah 10,000, bukan 3 juta. Maka tak benar kalau orang kata hadis ni banyak, hang belajar sikit, hang tak tahu lagi. Tak benar ucapan itu. Kalau hadis itu sahih, di antaranya ialah mattasala sanaduhu, sanad dia kena bersambung. Kalau trilion hadis itu semua sanad dia bersambung, maka semua akan disebut. Tapi kenapa tidak ada satu tokoh hadis pun sebut hadis sampai peringkat 1 juta? Tak ada. Hebat Al-Bukhari. Al-Bukhari tulis berapa? Al-Bukhari mengendoskan hadis dalam Sahih Bukhari hanya 5,000. Adakah Bukhari jumpa 5,000 saja hadis? Tak mungkin. Tak mungkin dia jumpa 5,000. Dia jumpa lebih daripada 5,000. Tetapi yang dia jumpa lebih daripada 5,000 tak termasuk dalam hadis. Kenapa? Ini saja yang boleh dibuat endorsement. Ittasala sanaduhu, bersambung sanadnya. Tidak ada syaz, tidak ada illah. Satu rawi yang dhabitnya kuat. Jadi pasal itu kena dihati-hatikan ikhwan. Kita tak boleh kata sembrono hadis ni banyak. Tak boleh kata ikhwan. Pencarian kita mungkin banyak. Pencarian kita cari begitu banyak. Macam kita lah. Kita duk belajar lah ni. Banyak kita belajar. Tapi yang kita pakai, yang kita amal, adakah ke semua? Tidak. Maka yang dikatakan ilmu, yang dikatakan amalan, yang dikatakan agama, apa yang kita yakin dengannya sahaja. Mungkin kita mengaji daripada muda sampai kita berumur, tapi yang mana kita ambil betul-betul dalam hidup kita, itulah ilmu kita, itulah hadis. Saya dalam cakapan ni, cerita lama lah Pak Amir kan, Pak Cik Adifah pun ada cakapan. Ada orang nasihat dengan saya,
Dia kata, itu saya baca hadis berkenaan dengan maulud Nabi. Siapa yang buat maulud Nabi 1 dirham, seperti mana dia infak emas seperti gunung Uhud. Saya kata itu hadiah yang palsu. Hamba Allah tu dia nasihat saya. Dia kata mungkin palsu dengan satu jalan, sahih dengan jalan yang lain. Jadi saya pun tak mau nak balas banyak lah Pak Mir, orang berumur kan. Saya sengak mah. Tapi khutul iman, kalaulah satu hadis tu dia boleh palsu dengan satu jalan, dia boleh sahih dengan satu jalan, punah ranah agama. Punah ranah agama. Kita ada lawyer, sahabat lawyer kita. Kalaulah juri menggunakan kaedah, mungkin dia pembunuh dengan satu jalan, tapi dia tak bunuh dengan satu jalan. Apa akan jadi? Lawyer kata berdasarkan hujah awak memang dia pembunuh. Kes ni memang dia bunuh. Tapi mungkin dengan jalan yang lain dia pembunuh. Tapi dengan jalan yang lain dia tak bunuh. Oh macam tu Pak Mik yap sing lah. Pak Mik yap sing. Lebih-lebih dalam dunia hadis kita nak idhafah pada Nabi, nak idhafah pada Nabi, jangan main-main. Jangan main-main. Kita nak buat satu statement, nak sandar pada satu orang pun ada bicara dia. Jangan buat main, dia tak kata hang kata, nanti di hari akhirat hang merangkak cari dia minta maaf. Tu orang biasa. Lebih-lebih kita nak kata pada Nabi. Ulama hadis bila dia kata dajjal satu orang, dajjal, dia ada kaedah jarah dan ta'dil. Jarah dan ta'dil. Jarah didahulukan daripada ta'dil. Kritikan-kritikan yang menolak didahulukan daripada kritikan yang menerima, supaya terjaga ilmu hadis. Kalaulah kita kata satu orang dituduh dajjal, ingat ulama hadis kalau tuduh si fulan tu dajjal, habis pasal Nabi sebut kan, yakunu fi akhir zaman dajjalun al-kazzabun, akan datang di akhir zaman dajjal dan pembohong besar. Dia buat main hadis pada kamu yang kamu dan mak bapak kamu tak pernah dengarnya daripada aku. Maka siapa yang mendusta dalam ilmu hadis, ulama hadis namakan dia dajjal. Bila dia dituduh dajjal, kesaksian dia ditolak dalam hadis. Ditolak. Pasal tu hati-hati khutul iman. Nak sebut itu daripada Nabi, nak sebut ini daripada Nabi, berat. Ini semua kerja berat. Agama ni Allah suruh Nabi sampaikan dengan amanah, dan Nabi telah sampaikan dengan amanah. Ulama hadis cari, bukan main punya cari. Pasal itu selalu saya ulang perkataan Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Muslim. Bila orang sampaikan hadis pada Abdullah bin Abbas kata, sammu lana rijalakum, sebut nama orang yang cerita kepada kau itu hadis, aku nak jumpa dia. Tak bolehkah Abdullah bin Abbas kata, mungkin kau sampai ni hadis aku tak dengar, Umar dengar. Dia tak pakai kaedah mungkin, kerana hadis adalah kepastian. Kita tak boleh kata hadis ada 1 juta. Kita tak boleh kata hadis ada 2 juta. Hadis adalah kepastian. Daripada 2 juta itu, yang mana dipastikan dia hadis, baru dia hadis. Tak boleh sebut 3 juta, 4 juta, 5 juta, trilion. Semua orang boleh sebut. Kalau macam tu tak ada guna riwayat-riwayat sahih dibedakan dengan riwayat-riwayat yang palsu. Kalau hadis ni ada juta-juta. Mungkin kawan tu kita kata dia baca hadis palsu. Mungkin kita kata dia baca hadis palsu. Mungkin hadis tu sahih juga dalam juta-juta yang kita tak tahu. Habis macam mana ulama hadis dengan berani menyatakan bohong, kazab, pendusta, hadis ni tak pernah wujud? Pasal mereka telah membuat saringan kepada hadis. Hadis yang sahih tak mungkin datang dengan lafaz seperti ini. Rihul kadhib, bau dia pun kami tahu dah bohong. Hadis seperti mana waktu siang dibaca pada waktu malam. Kami tahu hadis itu sahih, kami tahu hadis itu hadis yang tidak sahih, seperti mana kami tahu waktu siang dengan waktu malam. Orang baca satu hadis yang sahih, ulama mengandaikan kami kenal hadis sahih macam kami kenal waktu siang, terang dia. Kami tahu hadis itu hadis palsu, seperti mana kami tahu waktu tu waktu malam, gelap dia. Oh dahsyat. Tak comai kat kita kata hari ni orang berhujah.
orang berhujah hari ni, berhujah nak bagi boleh cakap-cakap mereka, ialah Bukhari bukan jumpa semua hadis. Oh, senang dia cakap. Hadis ada juta-juta Pak Mi. Hadis ada juta-juta. Tak ada. Duit juta-juta ada, hadis tak ada juta-juta. Yang mana sahih baru hadis, tak sahih bukan hadis. Tak boleh kata hadis ada juta-juta. Kalau kita sebut macam tu, kita tak keluar daripada kekeliruan. Kita belum keluar daripada daerah keliru. Kita masih dalam daerah keliru. Kena keluar daripada keliru kepada yakin. Hadis adalah keyakinan. Pasal itu kata Imam Ibn Salah dalam dalam Muqaddimah Ibn Salah tentang ulumul hadis, kata Imam Ibn Salah tidak halal meriwayatkan hadis melainkan dipastikan kesahihannya dahulu. Dia guna perkataan tak halal. La yahillu, tak halal dia kata. Tak halal. Lawan kepada tak halal ni apa dia? Haram. Macam mana orang tu haram tinggal semayang, macam mana haram dedah aurat, macam mana haram cakap bohong, macam mana haram minum arak, macam mana haram main judi, demikian haram menyampaikan hadis yang kita tak tahu kedudukan dia. Tambah selalu contoh saya buat kan, adalah satu hadis tapi saya tak berapa ingat lah. Tak berapa ingat. Tapi lebih kurang lagu ni lah. Lebih pun ada, kurang pun ada. Kerja tu kerja haram. Tak boleh sampai hadis lagu tu. Bila dia tak boleh nak bincang satu hadis, dia pelepas ke jalan lain. Oh, dia kata hadis banyak. Ini kerja haram. Tak boleh buat kerja lagu ni dalam agama. Pastikan dia hadis baru bercakap. Kenapa? Kerana Allah mengharamkan kepada kita, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu cakap sesuatu tentang Allah apa yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Allah haramkan kerja itu. Pasal itu kena merujuk. Kena merujuk. Tak kalau agama lingkup. Dan bila kita baca di sini, muka surat 73. Bila kita baca di sini ikhwan, kita jumpa satu masalah ahlu kalam. Dia tak boleh menerima dalil yang dia pegang akal sebagai agama itu palsu. Bukan dhaif, palsu. Dia tak boleh terima. Bila dia tak boleh terima, dia mengalami masalah. Dia mengalami masalah. Kita tengok. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, meninggal pada tahun 150 Hijrah. Lahir Imam Syafi'i, mati Imam Abu Hanifah Nu'man. Aku telah menjumpai para ahli ilmu kalam. Hati mereka keras, jiwanya kasar, tidak peduli jika mereka bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak memiliki sifat wara' dan tidak juga taqwa. Ini ada dalam manhaj Imam Syafi'i fi itsbatil aqidah. Perkataan Imam Abu Hanifah juga ada di dalam i'tiqad mazahib arba'ah, aqidah 4 mazhab. Ada. Kata Imam Abu Hanifah, dia nak abang kata dia tak suka belajar agama pakai ilmu kalam. Ilmu kalam, imam belajar akidah, imam belajar hal-hal berkaitan dengan agama pakai ilmu kalam. Aku tak suka. Pasal apa? Dia kata aku jumpa habis, dan dia di antara orang yang masuk dalam dunia ilmu kalam. Sampai dia pesan pada anak dia, belajar ilmu kalam. Sampailah dia jumpa satu masa anak dia berdebat pasal Allah dengan ilmu kalam. Dia kata, ya bunayya, al-yawma anhaakum anhu. Wahai anakku, hari ini aku tegah kamu dengan tegahan yang keras. Jangan belajar ada ilmu kalam. Langsung tak ada manfaat pada iman kamu. Kamu berbantah pula tentang Allah yang menjadikan kamu. Lagi saya akan sebut perkataan ilmu kalam yang dimaksudkan dengan bagaimana akal itu membimbing dia di dalam menentukan hal-hal akidah. Lagi saya akan sebutkan. Kata Imam Abu Hanifah, aku jumpa para ahlul kalam, hati mereka keras Pak Amir. Dia tak mau terima dalil dia tu dhaif. Dia tak mau terima dalil dia tu palsu. Dalam buku Barzanji, buku bukan Sahih Bukhari ni, dengar elok nah. Dalam buku Barzanji, Ustaz Johan yang akidah tu bagi dekat sahabat lawyer kita, yang buku syarah akidah tu.
Itu sahabat pesan tadi. Buku tu kita duk baca lah ni. Dalam buku Barzanji, dia cerita macam mana Nur Muhammad berpindah. Nur Muhammad berpindah. Dalam buku Barzanji. Yusuf Qardawi kata, jangan baca terus buku Barzanji. Kata Yusuf Qardawi. Saya tak berani lah kata lagu tu. Tanya orang kata Wahabi pula. Yusuf Qardawi kata, jangan baca buku Barzanji. Sebab bercampur bau kebenaran dan kebatilan. Nanti kamu baca, kamu tak tahu. Tapi yang saya nak sebutnya, dalam buku Barzanji itu, dia sebut tentang Nur Muhammad. Kejadian Nur Muhammad 1000 tahun sebelum jadi Nabi Adam. Dan dia buat hadis itu dalam buku Barzanji. Sampailah dalam kitab kuning pun yang bernama Kashful Ghaibiyah, dia cerita seperti mana burung merak kedudukan. Dia cerita Nur Muhammad yang sangat malu. Akhirnya, saya nak katakan, akhirnya semua orang-orang yang terlibat dengan ilmu kalam, kerana daripada awal dia belajar ilmu kalam, maka tasawuf dia bawa itu ada aliran ilmu kalam. Dia percaya kata Nabi Muhammad bukan daripada ruh diri, Nabi Muhammad bukan daripada macam kita, tapi Nabi Muhammad daripada cahaya, daripada Nur Muhammad. Pasal itu dia percaya Nabi Muhammad tak ada bayang. Nabi Muhammad tak ada bayang. Apa yang jadi masalah dia Pak Amir, yang ada kaitan dengan kita cakap ni, ialah apabila para ulama hadis, bukan zaman hari ini, sejak zaman Ibnu Hibban, sejak zaman Ibnu Hajar Asqalani, dia kumpul semua hadis-hadis berkaitan dengan Nur Muhammad. Yang kumpul ini tokoh-tokoh hadis. Dia kumpul semua hadis-hadis pasal Nur Muhammad. Hadis pasal Nur Muhammad ni, nak jatuh satu hadis peringkat dhaif pun tak ada. Semuanya palsu, mungkar dan batil. Menyandarkan Nabi kepada Nur itu batil. Kenapa? Salah satu nas yang paling kuat tolak adalah ayat Al-Quran. Innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Surah Kahfi. Dan banyak lagi surah lain. Nabi kata, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kamu. Cumanya dekat aku diwahyukan Allah. Maka yang mana Allah wahyu pada aku, kamu jangan bantah aku. Maka ulama kita menyebut, apa yang ada pada manusia ada pada Nabi. Pasal tu dia lapang, pasal tu dia kahwin, pasal tu dia qada hajat, pasal tu Nabi sendiri kena semayang, Nabi sendiri kena haji, Nabi sendiri kena jihad, Nabi sendiri kena tutup aurat, Nabi sendiri kena didik keluarga dia. Kenapa? Dia adalah manusia macam kita yang dapat agama. Cuma dia adalah Rasul, diwahyukan Allah kepada dia. Kalau Nabi lapang macam kita lapang dalam bulan Ramadan, dia lapang. Hadis menyebut sampai dia ambil ayak buah atas kepala, letak ayak di leher dia semua. Dan dia sebut hari sangat panas, terasa dahaga ditekak. Dia tak makan, dia lapang. Sahabat cerita, kalau ada bulan purnama kami tengok wajah Nabi, begitu indah wajah Nabi sampai kami terlupa purnamanya bulan. Nabi manusia. Quran cerita dia manusia. Tiba-tiba mereka tak boleh menerima hadis yang menyatakan Nabi berasal daripada Nur Muhammad adalah hadis yang mungkar, yang batil, yang palsu. Itu problem paling asas. Nak mengakui ataupun tidak pegangan kita itu ada sumber ataupun tidak, itu problem paling asas. Paling asas, ikhwan. Paling asas. Ada satu riwayat nak heret hukum, riwayat itu kita nak heret hukum, hak ni kerja mudah. Hak ni kerja mudah. Hak ni kerja mudah. Untuk menyatakan ada riwayat dia sangat mudah. Tapi untuk memastikan kesahihan riwayat, kerana kita nak sandar benda ni pada Rasulullah. Rasulullah. Antum boleh bayang kalau ada orang kata dalam Al-Quran menceritakan arasy Allah itu di atas ayak. Allah sebut macam tu, arasy Allah di atas ayak. Kalau tanya kita, ayak apa? Laisa kamitslihi syai'. Takkan ayak mineral kot.
Tapi ada orang dia terus buat kesimpulan ini akidah, kerana akidah dia akidah kalam. Terus dia kata, di mana kita pergi di atas bumi ini, kalau ada ayam adalah bunga teratai, maka bunga teratai itu kerajaan Allah. Apa tu? Macam mana dapat akal ni? Kalam. Al-aqlu, kita baca tadi apa dia? Ad-din huwal aqlu. Apa dia? Akal adalah agama. Kita duk baca tu, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai'. Tak tahu ayat yang kerajaan Allah berada di atasnya, arasy Allah berada di atasnya, sama dengan ayat kita. Ayat kita ada ayat le, ada teratai. Ada ayat le, ada teratai. Lagu tu kena dengar lagu Ramli Syarif. Teratai. Kan Ramli Syarif katakan, tak aku sangka satu pagi ke, ribut datang pukul teratai, kau layu. Dia kata, tolonglah kembalikan terataiku. Ya Allah, bagilah kami cerdik, ya Allah. Baik, ini Imam Abu Hanifah. Tak benarkan kita belajar dengan ilmu kalam. Biar akhlak, biar akidah, jangan belajar dengan cara ilmu kalam. Imam Abu Hanifah Nu'man rahimahullahu ta'ala juga berkata ketika ditanya tentang perbahasan yang diada-adakan dalam ilmu kalam mengenai sosok dan bentuk zat Allah Ta'ala. Ilmu kalam banyak berbincang tentang diri Tuhan, bukan sifat Tuhan, diri Tuhan, zat Allah tu dia bincang. Kata Imam Abu Hanifah, hendaklah engkau berpegang kepada as-sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus salih. Jauhi olehmu setiap hal baru, kerana ia adalah bid'ah. Ini sangat banyak di dalam i'tiqad mazahib arba'ah. Dia kumpul satu bab perkataan Abu Hanifah tentang ilmu kalam, perkataan Imam Malik tentang ilmu kalam, perkataan Syafi'i tentang ilmu kalam, perkataan Imam Ahmad tentang ilmu kalam. Dia kumpul satu bab, 4 mazhab punya pandangan tentang ilmu kalam dihimpun di situ oleh Abdul Rahman Al-Khumaisi. Dia buat jasa yang besar kat kita, buku dia. Nanti buku dia sampai, saya bawa mai. Nah abang tu dapat mikan abang apa. Jadi kata Imam Abu Hanifah Nu'man, jangan kamu berpeganglah kamu kepada as-sunnah dan jalan yang telah ditempuh oleh salafus salih. Jauhilah olehmu setiap hal yang baru, kerana dia adalah bid'ah. Adalah bid'ah. Cuba antum tengok yang dia bubuh nota kan, dia buat nota huruf kecil-kecil tu, nombor 97 tu, antum tengok. Kata dia cacatan, lebih dari 30 hadis yang berkaitan dengan akal yang bisa digunakan oleh mutakallimin, pengagung akal, namun semuanya palsu. Seperti lafaz ad-dinu huwal aqlu wa man la dina lahu la aqla lahu. Agama adalah akal dan tidak ada agama bagi yang tidak memiliki akal. Hadis ini batil. Syekh Muhammad Nasaruddin Albani rahimahullah mengawali kitab Silsilatul Ahadis Ad-Da'ifah wal Mawdu'ah dengan lafaz ini. Bahkan Ibn Qayyim Al-Jauziyah juga dalam kitab Manarul Munif fi Sahih wa Da'if dengan tahqiq Abdul Fattah Abu Ghudah menyatakan seluruh hadis tentang akal adalah dusta. Meletakkan akal sebagai keputusan. Apa maksud dia, ikhwan? Saya kadang-kadang nak sebut pun nak fikir panjang. Pasal kadang-kadang kita sebut, kita amanah, kita kena sebut dengan benar. Daripada mana kita ambil perkataan-perkataan ini semua. Bila kita sebut nama kitab, kita sebut nama tokoh-tokoh agama yang silam, mereka itu menjadi ikon kepada sebahagian orang hari ini. Dia nak ingin. Tapi kita sekarang ni, ikhwan, kita duk belajar dan kita kena ambil tahu. Masalah kitab yang bernama Syarah Al-Kubra, ditulis oleh dikatakan oleh Imam Sanusi. Dia mati pada tahun 885 Hijrah. Ada akidah Imam Sanusi, Matan Umul Barahin. Ada Syarah Al-Kubra.
Ini semua kitab-kitab yang saya belajar, Pak Amir. Saya belajar. Bahkan saya mengapai. Matan Ummul Barahin tu saya apai. Sebahagiannya dah delete lah. Sebahagian tak delete lagi, Pak Amir. Mengaji apai. Saya nak terangkan kepada ikhwan betapa dahsyatnya yang dikatakan pengaruh akal dalam ilmu kalam. Berdasarkan hadis-hadis tadi kan, yang dikatakan 30 hadis yang batil tadi, Syekh Albani memberi huraian. Sebelum Syekh Albani, Imam Ibn Qayyim dalam Manarul Munif memberi huraian. Lepas tu ditahqiqkan pula huraian itu dibuat oleh Abdul Fattah Abu Ghudah dengan menyatakan kesemua hadis yang meletakkan akal sebagai penentu kepada akidah ini adalah batil kesemua, palsu. Tetapi sebelum kita nak belajar malam ni, nak bagi tahu kata hadis-hadis itu palsu, orang dahulu ikhwan telah pakai hadis itu. Dan mereka telah menolak ulama-ulama dulu yang kata hadis itu palsu. Sampai peringkat apa? Antum tengok satu perkataan yang diulang sebut dalam kitab Jauharah Tauhid. Dalam Jauharah Tauhid dia sebut satu perkataan. Perkataan dia macam perkataan syair. Tapi nak bagi tahu itulah peranan akal dalam ilmu kalam. Pasal tu kena hati-hati. Dia satu benda yang cukup bahaya ikhwan. Dia katakan apa dia? Dia kata wa kullu nasin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Dahsyat ikhwan, dahsyat. Saya terangkan. Dia kata apa dia? Wa kullu nasin. Dia kata kesemua nas yang datang awhamat tashbiha, semua nas yang datang, nas yang syubhat, nas yang mutasyabihat. Sifat-sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah ada tangan, kita ada tangan. Allah ada mata, kita ada mata. Ni semua kita pakai nas yang samar. Ayat-ayat mutasyabihat. Dia kata semua ayat-ayat yang macam ni kalau datang, awilhu, takwil dia. Apa makna takwil? Ubah makna dia daripada lafaz yang ada. Makna dia bukan seperti lafaz, makna dia lain daripada lafaz. Antum boleh faham maksud dia apa? Dia kata awilhu, takwil. Baik, Allah berfirman yadullah fawqa aydihim. Ini ayat yang kita kata mutasyabihat, sama. Maka dia kata di sini semua nas yang datang dalam bentuk syubhat macam ni, awilhu, pindahkan makna dia. Allah kata Allah ada tangan, bacalah Allah ada tangan, tetapi jangan kata Allah ada tangan, pindah makna kepada lain, pindah tangan pada maknanya lain. Itu makna takwil. Ikhwan, baik. Dia kata sepatah lagi, au fawwid warum tanzila. Kalau tak mau takwil, dia kata apa dia? Dia kata tawakuf. Jangan bubuh makna apa-apa. Jangan menerima tangan sebagai tangan dan jangan menolak tangan sebagai tangan. Diam diri. Tak tahu, cuba bayang. Antum bayang tengok. Di mana bahaya dia? Di mana masalah dia? Ini kita bukan baca sorat daripada daripada wakil rakyat kepada ketua kampung. Kata ketua kampung, saya akan datang pada 25 hari bulan. Ketua kampung baca surat wakil rakyat nak mai 25 hari bulan. Dia kata takwil, 25 bukan 25. Kalau tak mau takwil, sengak. Jangan terima 25 dan jangan tolak 25. Buat tak tahu. Ikhwan, Quran kalam Allah. Siapa berani buat lagu ni dengan Quran ni? Ini bukan kerja orang ada iman. Ini bukan kerja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab Ahlus, antum boleh berani tak kita kata, kalau kita jumpa satu ayat Quran, lafaz dia sebut satu benda, maka bacalah lafaz tu, tapi jangan terima lafaz tu, pindahkan makna dia.
apa akan jadi. Pasal itu antum akan tengok imam-imam ahlu sunnah menyatakan Allahu Akbar. Ini akidah yang paling berbahaya. Kalau dah start akidah macam ni, dia nak bawa pada ibadah macam mana? Akidah macam ni nak lahir ibadat macam mana? Akidah macam ni nak lahir akhlak macam mana? Akidah macam ni nak lahir muamalat macam mana? Sampai kepada bab mereka belajar tu, kalaulah ada suatu yang berlaku pada tokoh-tokoh besar mereka ini menyimpang daripada apa yang berlaku pada Rasulullah, mereka akan takwil. Kalau tokoh mereka kata Allah dalam poket, takwil. Pasal kepada Tuhan mereka takwil, sampai kepada ni mereka takwil. Tokoh mereka kata aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Mereka akan pakai kaedah takwil ataupun berdiam diri. Kita jangan terima apa dia kata, kita jangan tolak apa yang dia kata, sebab dia bukan sebarang orang. Sampai ke situ, punca dia ada di sini. Punca dia ada, ataupun dia akan terima total. Pak Amir, boleh tak kita buat majlis macam ni Rasulullah mai? Dia takwil lah, boleh. Pasal apa boleh? Pasal akidah dia, takwil. Atau diam diri. Orang kata Rasulullah boleh mai, terima pun tak, tolak pun jangan, diam diri. Ataupun takwil. Iyalah, kalau kita kata Rasulullah mai, tak mesti dia mai. Sebagai contoh, mudah aja dia bagi tahu. Kita nampak matahari tak? Kita nampak matahari tak? Nampak kan? Matahari tu ada berapa? 10, 20, 30? Kita seorang kan nampak matahari, semua orang nampak matahari. Adakah matahari duduk sebelah kita? Matahari duduk tempat dia, tapi kita nampak tak? Kita nampak. Jarak kita dengan matahari tu berapa jauh? Jauh kan? Rasulullah dengan matahari, siapa lebih mulia? Jam terus ambil. Macam kena paku tongkang. Kenapa dia boleh cakap lagu tu? Akidah dia, akidah ilmu kalam. Pelajaran tauhid dia, pelajaran ilmu kalam. Pasal itu sampai kepada tasawuf dia belajar, sampai kepada tarikat dia belajar, mencerminkan ilmu kalam. Tak akan mencerminkan Quran dan Sunnah. Kita ahlu sunnah, kita belajar dengan ahlu sunnah, para sahabat ahlu sunnah, kita pertahankan kaedah ahlu sunnah. Apa yang tak ada, kita kata tak ada. Apa yang Quran tolak, kita tolak. Innaka maitun wa innahum lamaitun. Kau akan mati Muhammad, mereka akan mati. Quran kata kau akan mati dan mereka akan mati. Semua orang mati, roh mereka dipegang oleh Allah. Roh orang mati tak akan datang ke dunia. Ayat 100 pula daripada surah Al-Mu'minun, Allah kata min warai barzakhin ila yaumi yub'atsun. Disimpan roh mereka di alam barzakh sampai hari kiamat baru dilepas, termasuk roh para anbiya. Kata Abdullah bin Abbas, disekat jidar. Barzakh bermakna jidar, dinding di antara dunia dan akhirat. Maka roh orang mati tersimpan seperti mana burung-burung yang berterbangan di satu tempat. Allah simpan mereka di sana. Mereka tak boleh mai di sini. Kenapa kita kata demikian? Kerana nas kata demikian. Kita tidak takwil. Bahaya mazhab, bahayanya belajar akidah ikhwan daripada ilmu kalam. Dia akan membawa ikhwatul iman kepada perkara yang sangat tidak menarik. Baik, kita tengok lagi muka surat 74. Al-Qadi Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala. Abu Yusuf ini adalah anak murid Imam Abu Hanifah Nu'man. Dia boleh dikatakan anak murid kanan dia. Dia meninggal pada tahun 182 Hijrah. Dia tulis 100 nota 100 tu, dia cerita sikit. Abu Yusuf adalah murid Abu Hanifah yang pintar, seorang ahli hadis dan termasuk qadi yang masyhur. Qadi dalam bahasa Arab ni bukan qadi angkat nikah. Qadi qudah ni siapa dia? Hakim mahkamah.
Dan mahkamah dulu bukan dua, satu mahkamah syariah, satu mahkamah sivil, tak ada. Dulu qadi qudah, dia hakim besar. Apa dia kata? Murid dari Abu Hanifah rahimahullah berkata kepada Bish bin Riyas Al-Marisi, dia ni siapa dia? Bish Al-Ghiyas ni, dia bubuh nota di bawah tu, dia adalah seorang tokoh ahlul bid'ah yang sesat. Ayahnya seorang Yahudi. Dia mengambil pendapat Jaham bin Safwan dan berhujah dengannya. Dia termasuk orang yang menguasai ilmu kalam. Jadi anak murid Imam Abu Hanifah berjumpa dengan tokoh ilmu kalam yang besar, iaitu dia mengikut fahaman Jahmiyah. Pengasas Jahmiyah adalah Jahmi bin Safwan. Jadi bertemulah anak murid Abu Hanifah yang bermazhab Ahlu Sunnah dengan orang yang mengikut fahaman Jahmiyah. Kata Imam Abu Yusuf, ilmu kalam adalah satu kebodohan. Bodoh tentang ilmu kalam adalah suatu ilmu. Maka manakala menjadi pemuka agama atau tokoh ilmu kalam, maka dia adalah zindik ataupun dicurigai sebagai zindik, iaitu orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Juga perkataan beliau, barang siapa belajar ilmu kalam, dia akan menjadi zindik. Ini perkataan anak murid Imam Abu Hanifah kepada siapa yang belajar ilmu kalam. Ilmu kalam start dengan akidah. Ialah mereka duk belajar ilmu kalam macam ni, sampai-sampai kita bertanya, apa peranan Rasul sebenarnya? Rasul ni main untuk apa? Rasul ni main untuk apa? Akhir-akhirnya kita tengok bila Nabi Muhammad main, tak lebih daripada Nabi Muhammad nak letak kasut atas kepala kita, Nabi Muhammad nak bagi selendang letak atas bau kita. Belajar sunnah tak lebih daripada nak pegang tasbih kayu koka. Belajar sunnah tak lebih daripada apa? Nak zikir menari-menari. Lepas tu ikhwan, sorry to say, my brother Muslim and my sister Muslimah, sorry to say, kalau dibiarkan perjalanan seperti ini ikhwan, antum akan saksikan apa yang saya katakan. Apa yang saya saksikan di kota Baghdad, antum akan saksikan akan jadi di Malaysia tak lama lagi. Orang-orang yang duk sembah kubur manusia yang berada di luar sana, yang duk ada di Yaman, semuanya sedang buat perjalanan datang ke Malaysia. Yang mana tokoh-tokoh diagungkan adalah tokoh-tokoh ini pernah sujud kepada kubur di luar negara sana. Mereka datang ke Malaysia dan mereka mendapat suatu tempat, Masya Allah, tempatnya luar biasa. Dahulu orang Malaysia mengajilah pondok mana pun, tak pernah dengar nak cium kaki Tok Guru. Sekarang di Malaysia dah ada orang Malaysia balik daripada luar negara, cerita kepada dalam ceramah, cerita kepada orang ramai, saya Alhamdulillah di luar negara sana saya dapat mengaji dengan satu Tok Syekh berketurunan Rasulullah. Saya punya seronok, satu hari saya kata kat Tok Syekh tu, Tok Syekh, hang boleh ludahlah dalam mulut aku. Dan Alhamdulillah Tok Syekh tu suruh saya nganga dan dia ludah sungguh. Alhamdulillah, dalam badan saya ni ada apa yang ada dalam Tok Syekh tu. Hari ni ceramah di Malaysia dah sampai tahap itu. Hari ni ceramah di Malaysia sampai pada tahap siapa kata salah, cium tapak kaki ulama. Siapa kata salah, cium kaki ulama. Hari ni ceramah di Malaysia dah pergi tahap itu. Dia akan pergi second stage. Apa dia? Kalau dah boleh telan ayat ludah ulama, boleh cium kaki ulama, dia pergi second stage yang sama berlaku di Baghdad. Apa dia? Akan cari makam-makam alim ulama, bukan sahaja meminta, sampai pada peringkat mereka akan sujud depan makam. Jangan kata ini tak akan terjadi kerana mukadimah dia dah jadi. Jangan kata tak jadi.
Dahulu orang baca marhaban takat bangkit berdiri. Kita kata jangan, ini kerja Syiah di Baghdad, dia percaya Rasulullah mai. Orang tua-tua yang buat marhaban maki. Dajjal punya mama. Hang tak mau marhaban sudah. Bukan kata Dajjal Pak Mik, Ya'jud Ma'jud, semua tanda kiamat dia bagi. Hari ni wallahi saya kata, saya balik Baghdad tahun 2001 Pak Mik, sekarang 2015. Hampir 13 tahun, 14 tahun. Hari ni timbul Pak Mik. Saya katakan demi Allah, kita akan tengok di mana orang mula marhaban akan mengaku Rasulullah hadir majlis mereka. Hari ini telah hadir begitu ramai sekali. Rasulullah telah datang ke Malaysia. Ya, buat saja majlis zikir Nabi datang. 14 tahun silam saya katakan orang kampung maki saya, Dajjal, Kamjat. Saya kena maki di Teluk Bahang teruk Pak Amir. Saya kena pulau di Teluk Bahang. Orang maki saya. Hari ni saya katakan second stage dah berlaku dah. Dan kalau ini dibiarkan, dia masuk stage ketiga. Apa dia? Boleh minum ayat liang Tok Guru, boleh cium kaki Tok Guru, dia akan naik stage ketiga. Apa dia ikhwan? Bukan saja boleh ziarah makam-makam orang-orang yang mulia ini, bahkan apa yang berlaku di luar negeri akan berlaku di Malaysia. Mereka akan letak di makam yang mulia, dan mereka akan kata kita tidak menyembah tetapi hanya mencari keberkatan. Dan jangan tak percaya saya ceritakan apa yang berlaku di Baghdad. Apa yang berlaku di Baghdad, kita tengok nak muntah. Mereka seronok Pak Amir. Apa dia Pak Amir? Kemuncaknya ialah sebelum mereka mengaku kata Tok Guru mereka ni segala-galanya, roh Tuhan ada pada Tok Guru mereka. Kemuncak terakhir Pak Amir, guru mereka ni Pak Amir, mereka makan najis guru mereka. Saya katakan demi Allah ini berlaku di Baghdad kepada orang-orang Syiah. Dia ambil Pak Amir najis, dia makan, dia kata berkat. Kalau tahap itu berlaku, maka berlakulah apa yang saya katakan, lahud dan nasud akan berlaku. Percampuran roh Tuhan dengan roh Tok Guru dia akan jadi satu. Siapa sembah guru dia sama dengan sembah Tuhan. Sekarang tak akan jadi. Tapi kalau ini tidak diberi penjelasan ikhwan, sangat bahaya. Ilmu kalam satu ilmu yang sesat ikhwan. Dalam ilmu akidah tidak ada kita kata khilaf menkhilaf, tidak ada. Dalam ilmu akidah kita kena pakai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dia punya tunjang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang sahih. Itu tunjang kita, mati hidup balik itu tunjang kita. Dalam nak faham akidah Ahlus Sunnah, kita rujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kita rujuk kepada para tabi'in. Kita tak menggunakan akal kita nak menentukan. Sampai kita boleh kata, mana boleh kata Tuhan ada tangan? Kita kata, mana boleh kata Tuhan ada tangan? Quran itu adalah wahyu ilahi. Quran itu adalah kalam Allah. Kalam Allah kata, yadullah fawqa aydihim. Tiba-tiba kita ibtalu sifat, kita batalkan sifat itu. Kita kata, siapa kata Tuhan ada tangan, dia keluar daripada akidah yang sebenar. Ini perlu dihati-hatikan ikhwan. Pasal itu sangat bahaya ikhwan, sangat bahaya. Jauhi benda bid'ah daripada awal. Jauhi benda bid'ah. Kita duk mengaji lagu ni okeylah. Anak cucu kita, Allahu Akbar, Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Tengoklah di samping kita duk mengaji ni, ada kemudahan internet. Antum tengoklah di luar dunia jadi apa. Orang-orang yang masuk ke Malaysia ni, orang-orang yang ditaja dengan taja yang beribu ratus ribu di Malaysia ni, di luar negara, apa mereka buat di negeri mereka? Mereka dianggap apa di negeri mereka? Oh, Masya Allah, Masya Allah ya. Inilah bahana dia. Kita tanggung sekarang ni ya. Kita tanggung. Masya Allah. Pasal itu imam-imam dahulu jangan belajar ilmu kalam. Jangan belajar ilmu kalam. Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi kita jumpa Abu Hanifah. Ni kita jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Wafat pada tahun 241 Hijrah. Kata Imam Ahmad, pemilik ilmu kalam tidak akan beruntung selamanya. Para ulama kalam itu adalah orang yang zindik,
orang yang menampakkan permusuhan terhadap Islam. Kata Imam Ahmad, selama-lama jangan belajar ilmu kalam. Jangan belajar akidah dengan guna otak. Belajar akidah guna nas. Dahulukan nas. Kata Imam Ibn Jauzi, dia wafat pada tahun 597 Hijrah. Kata dia, dahulu para ulama dan fuqaha umat ini mendiamkan, yakni mengabaikan ilmu kalam, bukan kerana mereka tidak mampu, tapi kerana mereka menganggap ilmu itu tidak mampu menyembuhkan orang yang haus. Seorang yang haus bahkan dapat menjadikan seseorang yang sihat menjadi sakit. Oleh kerana itu mereka tidak memberi perhatian kepadanya dan melarang untuk terlibat di dalamnya. Kata Imam Ibn Jauzi, ulama dulu tak cakap pun pasal ilmu kalam ni. Pasal apa? Ilmu kalam ni dia sama macam mana orang tu dahaga. Orang tu dahaga minum air, tak akan hilang dahaga dia. Orang tu nak cari agama, nak cari Allah, cari iman, dia belajar ilmu kalam, tak jumpa dia. Tak jumpa dia. Cuba antum buka pada muka surat 61 yang pelajaran yang telah silam itu. Antum cuba buka muka surat 61. Tengok perkataan Imam At-Tahawi. Imam At-Tahawi yang tadi Imam Ibn Jauzi kata, orang yang belajar ilmu kalam ni sama macam orang dahaga minum air, takkan lega. Nak mencari Allah dengan ilmu kalam, takkan jumpa Allah. Habis dia akan jumpa apa? Tengok muka surat 61. Imam At-Tahawi kata, Imam Tahawi ini bermazhab Abu Hanifah Nu'man. Mereka adalah Ahlus Sunnah. Dia meninggal pada tahun 321 Hijrah. Apa dia kata? Barang siapa yang mencuba mempelajari ilmu yang terlarang, ilmu kalam, tidak puas pemahamannya untuk pasrah kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka ilmu yang dipelajarinya itu akan menutup jalan baginya dari kemurnian tauhid, kejernihan ilmu pengetahuan dan keimanan yang benar. Itu kesan belajar ilmu kalam. Siapa sebut? Imam Ahlus Sunnah, Imam At-Tahawi, yang kita duk baca dengan Dr. Radis bulan sekali, Aqidah At-Tahawiyah, hari Sabtu pagi di sini. Dia sebut lagu tu. Siapa belajar ilmu kalam, dia tak akan jumpa kemurnian akidah. Semua takwil. Berani dia tak berani menetapkan apa yang Allah tetap untuk diri Allah. Masya Allah, dahsyat. Satu ilmu yang sangat dahsyat, ikhwan. Pasal itu kita kata dia bukan datang daripada Nabi. Tengok apa dia kata. Imam Ibn Abdul Bar ni, Imam Ibn Taymiyah nakal perkataan dia yang masyhur berkenaan dengan orang yang suka duk mengaku mimpi Nabi mai betul-betul. Dua benda dia sebut pada orang yang mengaku Nabi mai secara yaqazah ni. Imam Ibn Abdul Bar kata, celaka kamu. Satu. Yang kedua dia kata, hang sedang tak bila hang kata hang boleh tengok Nabi, hang dah nak jadi sahabat Nabi. Celaka hang sedang tak apa hang mengaku, apa hang duk dakwa ni, hang sedang tak? Oh, Masya Allah. Imam Ibn Abdul Bar, banyak nama dia kita jumpa kalau kita baca di dalam syarah kepada Bulughul Maram, Subulus Salam oleh San'ani. Kata Imam Ibn Abdul Bar yang meninggal pada tahun 463 Hijrah, para ahli fiqh dan ahli hadis yang berada di seluruh kota kaum muslimin telah sepakat bahawa ilmu kalam adalah ahli bid'ah dan penyelewengan daripada kebenaran, sebagaimana kesepakatan mereka bahawa ahli kalam tidak dianggap tergabung dalam tingkatan para ulama. Yang dikategorikan ulama adalah ahli hadis dan orang-orang yang memahaminya, dan mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan keahlian masing-masing dalam mencermati, memisahkan yang sahih dari yang dhaif dan memahami hadis. Kata Imam Abdul Bar, ilmu kalam adalah ilmu yang bid'ah, dan ulama-ulama yang banyak menerangkan ilmu kalam, mereka tak masuk di dalam ulama-ulama warasatul anbiya. Yang masuk dalam warasatul anbiya adalah ahlul hadis. Ahlul hadis, depa ni tak masuk. Ulama-ulama hadis lah yang memisahkan hadis-hadis sahih dengan hadis-hadis yang dhaif. Memisahkan. Kalau mereka tak buat kerja ni,
kita sampai hari ni tak tahu apa-apa. Dulu agama mai, ustaz kata agama, ustaz cakap ya, ustaz cakap ya, ustaz suruh buat, semua orang buat, orang tak mahu dibantah. Tapi ilmu berkembang. Hari ni orang berani bertanya ustaz macam mana ni, ustaz pula naik angin. Hang tanya banyak. Tak percaya kat saya kah? Saya ni Al-Fadil, saya ni puasa rajin. Dia cerita dia puasa rajin, hak tu rajin. Dunia berkembang. Imam Malik rahimahullah. Jadi Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Ahmad. Ni kita jumpa Imam Malik pula. Kata Imam Malik meninggal pada tahun 179 Hijrah. "Lau kana al-kalamu 'ilman la takallama fihi as-sahabatu wat-tabi'una kama takallamu fil ahkami wasyara'i' walakinnahu batilun yadullu ala batilin." Seandainya ilmu kalam adalah ilmu, nescaya para sahabat dan tabi'in akan membicarakannya sebagaimana pembicaraan mereka terhadap ilmu-ilmu syariat. Akan tetapi ilmu kalam adalah sebuah kebatilan yang menunjukkan kepada kebatilan. Imam Malik faham tu, guru Imam Syafi'i. Tak benar kan? Tak benar kan? Tak benar kan? Jangan sebut mereka ini adalah ilmu. Dia bukan ilmu. Lau kanal kalamu ilman, kalam, ilmu kalam, belajar mengutamakan akal, kemudian tak berani menetapkan sifat-sifatnya Allah tetapkan. Kalau itu sebagai satu ilmu, maka la takallama fihi as-sahabah. Sahabat akan belajar dulu. Sahabat belajar. Mereka telah mati dan Allah kata mereka ahli syurga, iman mereka sah tanpa adanya ilmu kalam di zaman mereka. Maka kita nak jadi seperti salafus salih. Belajar daripada Quran, belajar daripada hadis. Orang kata apa yang disebut di dalam kitab Syarah Al-Kubra, saya buat nota yang disebut dalam kitab Syarah Al-Kubra. Dalam kitab Syarah Al-Kubra, Pak Mik, dia kata apa dia? Dia kata di antara slogan sesat, di antara, kalau kita dengar orang bercakap macam ni, maka tahulah kita dia menyeru kepada kesesatan. Apa dia kata? Di antara benda sesat dalam dunia ni, benda sesat ialah apabila kita dengar orang kata berpegang teguh kepada zahir Al-Quran dan As-Sunnah dalam dasar-dasar akidah tanpa membandingkannya dengan dalil-dalil akal dan kepastian syarak, maka inilah ucapan yang sesat, dia kata. Ucapan yang sesat ialah ucapan kalau kita dengar orang kata kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Apa yang Sunnah sebut secara zahir, percayalah. Tak perlu kita guna akal nak pergi tolak, nak pergi tambah, tak perlu. Ikutlah Quran dan Sunnah. Ulama-ulama ilmu kalam kata, kalau kita dengar orang kata kembali pada Quran dan Sunnah, ketahuilah itulah orang yang sesat dan membawa kepada yang sesat. Mereka cakap ni bila? Tahun 885 Hijrah. Hari ni yang mereka cakap 885 Hijrah, hari ni pokok tu naik. Pokok tu naik. Kita kata kembali pada Quran dan Sunnah, kembali pada Quran dan Sunnah. Apa orang kata pada kita? Ulama nak beritahu lah. Allahu Akbar. Satu contoh Pak Amir, ada orang cakap dengan saya tak balas lah, saya dengar kan. Tak mau dia jadi bodoh, saya jadi bodoh. Anak ikut ulama, anak ikut Quran dan Sunnah lah, aku nak tanya ke ang. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Dia ambil ayat tu, fasalli li rabbika wanhar. Allah kata fasalli, maka sembahyanglah bagi Tuhan kamu, wanhar, dan korbanlah. Baik, hang nak ikut Quran dan Sunnah sangat kan? Sembahyang di sini sembahyang apa? Sembahyang subuh ke sembahyang raya? Kalau hang kata sembahyang subuh, mana ada sambungan ayat lepas tu subuh? Kalau hang kata sembahyang raya, mana ada sambungan ayat tu sembahyang raya? Sembahyang ni sembahyang apa? Alamak.
Saya pun perlu Pak Mik, perlu. Lepas tu dia kata ke saya, inilah kepentingan para ulama. Para ulama lah bagi tahu, fasalli di sini sembahyang raya, wanhar di sini korban pada hari raya haji. Inilah kepentingan kita ikut ulama. Kalau hanya ikut Quran dengan sunnah, ayat ni faham tak lepas. Saya sengap, saya kata saya tak jawab, demi Allah saya tak jawab, saya sengap. Sampai habis masuk larita, kawan kata, awak ustaz tak jawab. Saya kata saya tak mau menambahkan bodoh dia. Betapa bodohnya dia. Ayat itu turun kat Nabi, bukan turun kat ulama. Jadi Nabi tak tahu fasalli li rabbika wanhar, sembahyang tu sembahyang apa. Nabi tak tahu. Anda tengok, dididik manusia macam tu. Ulama lebih bijak daripada Nabi, ulama lebih pintar daripada Nabi. Bajingan tengek lah. I cannot respect, ikhwan. Tak boleh nak hormat. Mereka ni jadi bodoh kerana ada pendidiknya. Dididik begitu. Mana boleh kembali pada Quran dan Sunnah? Mana boleh kembali pada Quran dan Sunnah? Kembali pada Quran dan Sunnah dan ulama. Masya Allah. Bolehkah kita kembali pada Quran dan Sunnah kalau tidak ada ulama tafsir duduk dengan kita? Bolehkah kita kembali pada Quran dan Sunnah kalau kita tak tahu para sahabat? Bolehkah kita kembali pada hadis kalau kita tak jumpa Bukhari, Abi Daud, Tirmizi, Ahmad, Imam Malik? Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tak mungkin. Tapi ada orang pendek akal dia. Dia nampak kemampuan, kepintaran, profesional para ulama kalah para rasul. Sampai ayat tu ulama yang kena tolong hurai, baru kita tahu. Sedangkan Quran kata al-yauma akmaltu lakum dinakum, itu turun kat Nabi sempurna. Tak sempurna. Pasal itu Imam Malik marah dengan orang macam ni. Apa kata Imam Malik? Kata Imam Majishun, sami'tu Malikan yaqul man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah lianna Allah Ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Disimpan oleh Imam Syatibi dalam kitab dia Al-I'tisam. Kata Imam Majishun, aku dengar Imam Malik kata, siapa yang mengaku man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan, siapa yang mengaku dalam Islam ni ada satu bid'ah yang baik dalam hal agama, dia mengaku ada bid'ah yang baik, kata Imam Malik, sesungguhnya dia telah menuduh Muhammad itu pengkhianat dalam menyampaikan risalah. Kerana Allah telah berfirman, pada hari ini kusempurnakan untuk kamu agamamu dan kucukupkan nikmatku padamu dan ku redha agama ini menjadi agama bagimu. Apa yang tidak menjadi agama zaman Muhammad, dia bukan agama sampai kiamat. Apa yang menjadi agama pada Muhammad, itulah agama sampai kiamat, kata Imam Malik. Tiba-tiba terbalik hari ini, ulama lebih pintar dari Nabi. Sedangkan ulama waris Nabi. Syarat jadi ulama dia habaq tadi, kena menguasai ilmu Nabi. Tu ketika Syekh Albani buat haji, Syekh Albani berjumpa dengan Bin Baz, kan, di Arafah, dia pun nak sembahyang. Albani suruh Bin Baz, Bin Baz suruh Albani. Akhirnya Bin Baz kata kepada Albani, tunjuklah kepada kami bagaimana sifat salat Nabi di Arafah. Albani sembahyang, tunjuk macam mana sifat, macam mana khutbah. Itulah ulama menjelaskan hal-hal Nabi, bukan datang memburukkan sampai orang tak kenal Nabi. Akhirnya ialah, kalau sahabat kucuk kaki Nabi, betul tak betul Pak Amir? Betul lah. Sahabat kucuk kaki siapa? Kaki Nabi. At least kita boleh agree. Kaki siapa? Kaki Nabi. Kalau Nabi muntah, kalau saya kata kalau Nabi muntah dan kita ada dan kita diperintah minum muntah Nabi, kita sanggup tak makan? Sanggup. Muntah siapa? Muntah Rasulullah. Tapi tak ada. Benda tu tak ada. Benda tu tak wujud. Kalau sahabat ambil ayak peluh Nabi, ayak peluh siapa? Ayak peluh Nabi. Tentu dah ada barakah. Ini ayak peluh Tok Syekh mai daripada Yaman ni. Takkan sama dengan Nabi sampai kita nak minum?
Takkan kaki tok guru kita sama dengan Nabi? Sampai kita cium kaki tok guru sama macam cium dengan kaki Nabi? Jangan meletakkan orang kedua, orang akhir ini lebih baik daripada para sahabat. Abu Bakar tidak cium kaki Umar, Umar tidak cium kaki Abu Bakar. Tidak cium. Wahai mereka generasi yang unggul, jilul Quraniyun farid, generasi emas yang mereka diselaputi oleh wahyu ilahi. Tiba-tiba mai ke kita. Ya betul lah ada riwayat cium tangan, cium itu semua, tapi sahabat dengan Nabi. Macam mana kita nak laksanakan zaman kita ni? Macam mana? Main dengan seorang-seorang saya ludah. Mau ambil kahak hijau betulnya. Tak ada apa ya kawan. Tak ada apa. Nabi kata pada Fatimah, Fatimah, aku tak dapat tolong kamu di hari akhirat. Aku tak dapat tolong kamu di hari akhirat. Nabi kata, wahai Fatimah, aku tak dapat tolong kamu di hari akhirat. Kalau kamu nak ikut, akulah orang yang paling aula kamu ikut. Ya, tu anak dia. Dan dia kata, kalaulah Fatimah mencuri, aku potong tangan dia. Lepas tu anak Rasul, benih Rasul, darah daging Rasul, ada keistimewaan. Tak, Fatimah adalah manusia hamba Allah yang dia juga masuk syurga kerana ketaatan dan ketakwaan dia sendiri kepada Allah. Rasul, tiba-tiba anak dan cucu Nabi, kami tak sembahyang tak apa, pak kami Rasul. Nak sembahyang berapa minit, pak kami Rasul. Tak. Nabi kata, pukul anak kamu umur 10 tahun kalau tak sembahyang. Pukul, Nabi kata. Demikianlah Fatimah rotan Hasan dan Husain. Dia rotan Hasan dan Husain. Masya Allah, ikhwan. Itu hari ini kita tak apa kenal Nabi, kita kenal orang lain. Mari kita dengar apa kata Imam Syafi'i. Ini bahagian yang akhir ini. Apa kata Imam Syafi'i tentang ilmu kalam. Kita dengar empat mazhab hari ini. Berkata Imam Syafi'i, para ulama ilmu kalam tidak akan pernah beruntung selama-lamanya. Beliau juga mengucap, hukum untuk ahli kalam menurutku adalah mereka harus dicambuk dengan pelepah korma dan sandal dan dinaikkan ke unta, lalu diiringi keliling kampung dan dikatakan, inilah balasan bagi orang meninggalkan kitab dan sunnah serta mengambil ilmu kalam. Itu dia kata. Pukul dia balik. Orang yang ikut ilmu kalam ni apa kita buat? Ayyadribu bil jarid. Ambil pelepah kurma ke, pelepah nyok ke, batang kurma, batang nyok ke, pukul dia pak. Wa yuhmilu 'ala al-ibil. Lepas tu letak dia atas unta, pusing satu kampung. Wa yunadi 'alaihim, seru. Orang ramai semua seru. Hadza jazaa'un. Inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Quran dan sunnah wa aqbala 'alal kalam, dan depa pergi pada ilmu kalam. Pukul. Kalau ilmu itu satu ilmu yang bermanfaat, mazhab kita tak akan suruh pukul. Masya Allah, satu benda yang pelik. Ramai orang mengaku mazhab Syafi'i, tapi dia tak tahu apanya imam dia tak suka. Dia tak tahu. Tapi kita akan tengok tulisan-tulisan mereka hebat. Mereka tulis pengarang kitab, nama sekian-sekian di belakang Asy-Syafi'i. Menulis kitab, penulis-penulis hebat di belakang dia Asy-Syafi'i. Tapi isi penulisan mereka bertentangan total dan fatal dengan apa yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tak benarkan kita tinggikan kubur lebih pada sejengkal. Dia tak benarkan kita buat binaan di atas kubur. Tapi lihatlah penganut-penganut mazhab Syafi'i, apa dia perbuat dengan kubur. Hari ini, di Malaysia hari ini, mereka pergi ke kubur, bawa gendang, pukul. Kononnya si mati itu ada berkat. Itu dia. Yang imam mereka pertahan tu tak membenarkan dia perbuat benda-benda itu, dan mereka buat. Masya Allah, ikhwan. Ingatlah apa kata Imam Syafi'i. Ini perkataan Imam Syafi'i dalam Diwan Asy-Syafi'i. Kullu ulum siwa al-Quran mashghalatun illa al-hadith wa illa al-fiqha fi din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dzaka waswasu syayatin. Tengok Imam Syafi'i kata, segala ilmu selain daripada Quran hanya menyibukkan. Kullu ulum, semua ilmu siwa al-Quran, kita belajar semua lain daripada Quran, mashghalatun, hampa buang masa.
Masa hampa tersibuk lagu tu aja. Illal hadis, kecuali ilmu hadis, wa illal fiqha fid din, dan fiqh untuk mendalami agama. Belajar hadis, belajar fiqh, belajar maqasid syariah, maksud syariat itu tak buang masa. Hadis adalah wahyu, belajar. Kata dia, al-ilmu ma kana fihi qala haddathana. Ilmu adalah apa yang tercantum dalam perkataan haddathana. Ilmu ada pada perkataan haddathana. Apa maksud dia? Diriwayatkan kepada kami. Ini kaedah ilmu hadis. Haddathana akhbarana. Ulama hadis guna kaedah tu. Imam Syafi'i kata ilmu tu ada pada itu, pada sanad itu ada ilmu. Wa ma siwa zaka, selain daripada ilmu hadis ini, hang belajar juga waswasu syayatin, kau akan kena bisikan syaitan. Syaitan duduk di situ. Quran ajak kita berzikir macam mana? Dalam surah Al-A'raf, Quran ajak kita berzikir dengan tadarruan wa khufyah, dengan merendah diri dan suara yang pelan. Quran ajak. Itu Quran ajak. Quran ajak kita dalam berdoa, dalam berzikir nak cari apa? Ketenangan, kedamaian. Itu wahyu ilahi. Tiba-tiba yang datang ke belakangan ni berzikir, menari, pukul gendang. Damaikah? Tenangkah? Ini adalah kerja syaitan. Kerja syaitan. Tapi lagi sekali kita katakan, bagaimana kita boleh nampak, kawan-kawan tak nampak? Kerana punca ilmu itu kita mengambil daripada Quran dan Sunnah, mereka mengambil daripada ilmu kalam. Kita kena, macam mana nak bagi mereka nampak apa yang kita nampak? Kena keluarkan mereka daripada ilmu kalam. Mereka kena dengar hadis, mereka kena dengar ayat-ayat Allah Ta'ala, baru mereka nampak. Tak kalau kita pergi sembang sampai matahari terbit ke sebelah barat sekalipun, dia tak boleh nampak. Pasal dah habaq dah ilmu kalam membodohkan manusia. Itu berkenaan dengan perkataan para ulama, jauhi ilmu kalam. Masih banyak lagi ikhwan kalau nak diangkat-angkat lagi, iaitu di dalam manhaj salaf Imam Syafi'i, banyak dihurai di situ. Di dalam saya sebut tadi i'tiqad mazahib arba'ah, banyak dihuraikan di situ. Insya-Allah kita akan masuk pada muka surat 76, iaitu dia nak menjelaskan prinsip yang ke-10, iaitu setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka. Ini dia berkenaan dengan bid'ah. Bid'ah yang mana yang sesat, bid'ah mana yang tak sesat. Kita tengok bid'ah mana yang hasanah, bid'ah mana yang dhalalah. Jadi kesimpulan kita belajar malam ni apa dia? Belajarlah akidah iman daripada Quran, daripada Sunnah. Jangan belajar benda lain. Siapa pun tak ada hak nak cerita pasal iman, nak cerita pasal Sunnah kalau semua pakai pemikiran sendiri. Tak boleh. Kena bawa dalil Al-Quran, kena bawa dalil hadis-hadis Nabi, barulah diterima percakapan iman dia, barulah diterima percakapan akidah dia. Wallahu a'lam. Oh tu Pak Mik lah. Ni ulang balik lah. Oh Masya Allah. Ni kira kali kedua dah kita khatam buku ni. Oh. Hari ni 15 2015. 5 tahun dah Pak Mik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.